adalah simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion. Kalau kita tengok dekat sini, subtopik hanya ada satu saja, iaitu simple harmonic motion, sama dengan dia punya chapter. Okay, tajuk chapter dia. Alright. So yang pertama sekali, learning outcome yang pertama ialah kita kena tahu define simple harmonic motion. Okay, untuk simple harmonic motion, kita kena tahu dulu what is periodic motion. So a periodic motion is a repetitive motion over a period of time. Okay, so periodic motion adalah repetitive motion, pergerakan yang berulang. Okay, pergerakan yang berulang. Contoh dia apa? Contoh dia macam pendulum. Okay, simple pendulum kan. Contoh kita ada pendulum kan. So kalau ni dia punya center, so kalau kita lepaskan pendulum, dia akan bergerak ke sana, lepas tu dia akan patah balik, lepas tu dia akan ke sana balik, lepas tu dia patah balik. So itu adalah contoh periodic motion ataupun repetitive motion. Okay, so itu periodic motion. Simple harmonic motion ataupun dia punya short form dia adalah SHM. It's a periodic motion of body between two fixed position without loss of energy. Jadi dia punya key point dia adalah simple harmonic motion ni adalah periodic motion without loss of energy. Okay, so kalau periodic motion ni macam pendulum ni, lama-lama dia akan berhenti juga. Okay, bila dia dah lost semua energy dia, dia akan berhenti. Okay, so untuk simple harmonic motion, apa yang membezakan dia dengan periodic motion yang lain adalah energy dia tidak berkurang. Maksudnya sekiranya objek tu dia bergerak, contoh daripada sini, saya lukis baru. Okay, kalau kita start daripada sini, ini dia punya center, dia akan bergerak ke situ dan dia akan patah balik ke tempat yang sama. Nah, itu maksudnya energi dia tidak berkurang lagi. Okay, tidak berkurang. Macam mana kita nak tahu dia dah berkurang? Maksudnya bila dia patah balik, dia tak patah balik kat tempat yang sama. Itu maksudnya energi dia dah hilang. Okay. So, simple harmonic motion adalah periodic motion without loss of energy. Okay, tapi itu bukan dia punya definition. Definition sebenar dia adalah yang bawah ni. Equation yang ni. Okay. Inilah dia punya definition sebenarnya. A body is in simple harmonic motion if its acceleration of a body is directly proportional to its displacement from the equilibrium position and directed towards that equilibrium position. So itu dia definition ataupun awak boleh define simple harmonic motion is defined as the motion where the acceleration is directly proportional to its displacement and directed toward the equilibrium position. Macam itulah cara nak define simple harmonic motion. The motion which ataupun where the acceleration of a body is directly proportional to its displacement from equilibrium position. Okay. Ataupun kalau tak suka ayat panjang-panjang, just simply state ataupun tulis saja formula kat sini. A equal to negative omega square X. Yang itulah. A equal to negative omega square X. Yang belakang ni tak payah, tak apa. Alright. Okay, so dalam equation ni, kita tengok kita ada A, kita ada omega dan X. So A adalah acceleration. Omega adalah angular velocity ataupun angular frequency. Dan X is the displacement from equilibrium position. Okay, displacement from equilibrium position. Okay, omega squared is a positive constant. Okay, so dalam equation ni, A equal to negative omega squared X ni, yang constant dia omega. Omega squared ni adalah constant. Yang berubah A dan X. So setiap kali objek tu bergerak, okay, setiap kali objek tu bergerak, A dan X dia akan sentiasa berubah lah. Okay, akan sentiasa berubah. Di mana relationship di antara A dan X tu adalah directly proportional. So bila A naik, X pun akan naik juga, increase juga. Okay.
The negative sign denotes that the direction of the acceleration is in the opposite direction to the displacement x. Okay, so negative sign dalam equation ini menunjukkan direction of acceleration is always opposed to the direction of displacement. Okay, contohnya apa? Contoh pendulum lagi. Kita tengok contoh pendulum lagi. So bila dia gerak sana, okay, so acceleration dia akan jadi negatif. Negatif aja. Okay. Sekejap kita tengok yang ni lah. Equilibrium position x equal to 0 is a position at which the body would come to rest if it were to lose all of its energy. So equilibrium position di mana x sama dengan kosong adalah position di mana objek tu berhenti. Okay, macam pendulum ni dia akan berhenti di mana? Okay, so kalau pendulum, mana dia punya equilibrium position? Agak-agak tengah lah kan. So inilah dia punya equilibrium position dia. Kat sini x dia sama dengan kosong. Ini equilibrium. So sekiranya dia bergerak ke sana, dia akan jadi positif. Kalau dia bergerak ke kiri, dia akan jadi negatif x. Okay. Yang acceleration pula, direction dia macam mana? Sekiranya objek tu ke kanan, okay, dia punya acceleration ke sini. Kalau objek dia ke kiri, acceleration dia akan oppose lah. Ke sana lah. Itu nak menunjukkan, itu semaknya negatif. Negatif ni menunjukkan direction saja, direction. Okay. The simple harmonic motion of a vertical spring is shown in figure 1.1 and this motion can be represented as a displacement time graph. Okay, ini adalah contoh vertical spring. Macam mana vertical spring menghasilkan simple harmonic motion. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia punya x equal to 0 yang ni adalah kat tengah-tengah ni lah, line tengah ni lah. So line tengah ni adalah dia punya equilibrium position ataupun equilibrium point. Okay, kemudian pada awalnya kita tarik kita punya bola ni naik ke atas. So bila kita lepaskan bola ni, apa jadi? Dia akan turun ke bawah. Okay, dia akan turun ke bawah sampai ke equilibrium position. Kemudian dia akan lagi ke bawah lagi. Sampai mana? Sampai dia punya maximum extension lah. Okay, kemudian dah sampai maksimum, dia akan patah balik naik ke atas dan dia akan menghasilkan periodic motion lah. Okay, daripada atas turun, lepas tu naik balik, lepas tu turun, naik balik, turun, naik, turun, naik. So itulah yang kita panggil simple harmonic motion. Okay, dan pergerakan tersebut kita boleh lukis dalam graf. Okay, kita boleh lukis, kita boleh sketch dia menggunakan displacement time graph. Okay, di mana y kita akan jadi displacement. Okay, ni y. Dan x kita adalah time taken. Okay, so displacementnya bila dia dekat atas, dia berada dekat atas lah. So kat tengah-tengah ni kosong. So bila dia turun sampai ke bawah kat sini, jadi kosong. Lepas tu dia turun bawah lagi, dia akan jadi dekat negatif. Lepas tu dia naik, turun, naik, turun. So ini adalah graf yang nak menunjukkan simple harmonic motion. So graf dia ni kita panggil sinusoidal graph. Okay, sinusoidal graph. Okay, dia ada dua. Sama ada cos ataupun sin lah. Okay. Okay, ini adalah example of simple harmonic motion. Okay, sistem. Ini contoh-contoh sistem yang selalunya soalan keluar dalam soalan lah. Dan memang tak banyak sangat simple harmonic motion punya example. Okay, so contoh dia simple pendulum, horizontal spring dan vertical spring sahaja. Okay.
Ada soalan setakat ni untuk simple harmonic motion? Okay, untuk part yang pertama, learning outcome yang pertama ni, awak hanya perlu tahu simple harmonic motion tu macam mana. Okay, macam mana, apa nak membezakan simple harmonic motion dengan periodic motion yang lain. Okay, tak ada soalan. Tak ada soalan, kita teruskan dengan learning outcome yang kedua, iaitu sketch and interpret the acceleration displacement graph for simple harmonic motion. Okay, from the equation of simple harmonic motion, A equal to negative omega square x. Okay, ni equation yang tadi ya. Equation yang tadi. The linear graph of acceleration displacement can be represented as shown in figure 1.3. Jadi, equation ini adalah, kita panggil, ini adalah bentuk linear equation lah. Okay, so linear equation kita boleh dapat linear graph. Okay, linear equation kita boleh dapat linear graph. So, kalau kita compare dengan linear equation punya general formula, general equation, y equal to mx plus c. Okay, so A equal to negative omega square x. Alright, so kita nak buat graph A against x. Okay, A against x. Jadi y axis kita akan jadi acceleration. X axis kita akan jadi displacement x. Dan gradient kita akan sama dengan negative Omega square. omega square. Ya. Yeah. Okay, dan y-intercept tak ada. Equation kita ni tak ada y-intercept. Jadi kita akan expect kita punya intercept akan dekat kosong. Jadi dapatlah kita graf yang ni. Okay, dapatlah graf yang sebegini rupa lah. Okay, kita akan expect graf kita memang gradient dia akan jadi ke bawah macam tu sebab dia ada negatif kat depan tu. Okay, so ini adalah graf A against X. Okay, jadi apa yang akan kita dapat, apa information yang boleh kita dapatkan daripada graf? Yang pertama sekali adalah daripada gradient of the graph, kita boleh cari nilai angular frequency omega. Okay, di mana m is equal to negative omega square. Okay, daripada graph tu, daripada equation, kita boleh dapat yang m is equal to negative omega square. Okay. Dan yang kedua, at the maximum displacement. Okay, maximum displacement tak semestinya A saja. Negative A pun kita panggil maximum displacement juga. Dia bukan minimum. Dia maximum juga. Okay, plus minus A, magnitude of A is maximum. Okay, daripada situ kita tahu yang bila A maximum, X pun maximum juga. Okay, sebab dia orang memang directly proportional. Okay, jadi kita akan dapat maximum acceleration is equal to maximum displacement ataupun amplitude times omega square. Okay. Ini soalan yang berkaitan ni nanti kita akan tengok dalam contoh-contoh soalan dalam tutorial lah. Okay, kita teruskan dengan define amplitude, period and frequency of simple harmonic motion. Right, so ini adalah term-term yang penting yang perlu kita tahu dalam simple harmonic motion. Yang pertama sekali amplitude. Okay, yang pertama sekali amplitude. Amplitude is defined as the maximum magnitude of displacement from equilibrium position. Okay, so jika apa, amplitude adalah maximum displacement. Okay, amplitude itu apa? Maximum displacement. Contoh kalau spring, kita ada spring. Okay, kalau ini dia punya equilibrium position. Kemudian kita tarik dia ke bawah. Okay, lepas tu kita lepaskan. Dia akan buat satu motion yang kita panggil simple harmonic motion. Dan jarak maksimum, okay, maksimum ni, jarak ni kita panggil amplitude lah. Amplitude. Okay. So bila dia buat simple harmonic motion tu, bila kita lepaskan motion tu, dia takkan lebih daripada amplitude tu. Okay, dia memang takkan lebih.
Kalau dah lebih tu, itu bukan simple harmonic motion lah. Okey, yang kedua, period. Period is the time taken for one cycle. Okay, time taken for one cycle. So, one cycle tu apa? Siapa tahu one cycle tu apa? Satu putaran. Satu putaran lengkap lah. Okay, satu pergerakan yang lengkap. Macam mana kita nak tahu dia satu pergerakan yang lengkap? Contoh kalau pendulum. Okay, pendulum. Kita lepaskan daripada sini. Dia akan pergi ke sini. Lepas tu dia patah balik. Itu baru dikira sebagai satu cycle. Okay, one complete cycle. So, masa yang diambil untuk dia buat one complete cycle, kita panggil period. Okay, masa yang diambil, kita panggil period. Dan unit dia second lah. Ataupun kita boleh pakai equation period is equal to time taken divided by number of complete oscillation. Ini kalau soalan-soalan yang dibagi berapa banyak oscillation dan dibagi masa yang diambil untuk buat banyak mana oscillation ataupun cycle tersebut, kita boleh pakai equation ini. Time taken bahagi number of complete oscillation. Dan yang terakhir sekali adalah frequency. So, frequency is the number of cycle in 1 second. Berapa banyak cycle yang boleh dibuat oleh sesuatu sistem tersebut ataupun objek tersebut dalam satu saat. Itu frekuensi. Unit untuk frekuensi adalah Hertz. Hz. Ini. Okay, unit dia Hz atau Hertz. Dan nak dapatkan frekuensi, kita boleh pakai formula F equal to 1 over T. Okay, formula. Okay. Alright, so ini graf tadi. Okay, graf yang saya dah tunjuk tadi kat atas tu. Ini adalah graf simple harmonic motion. Displacement time graph. Jadi, displacement time graph ni kita boleh tahu dua benda. Satu amplitude, satu lagi period. So, amplitude adalah maximum distance. Yang ni. Okay, the distance bila dia start daripada kosong, dia naik ke atas, so sampai tempat maksimum. So, inilah dia punya amplitude. Ataupun yang bawah ni. Sama je. Semua yang atas positif, bawah negatif lah. Okay. So, itu amplitude. Dan yang kedua adalah period. Daripada sini sampai ke sini. Okay. Dia ingat, dia mesti satu cycle sahaja. Satu cycle. Ini satu cycle ni. Okay. Daripada sini. Ni. Okay. Kalau kita nak tahu satu cycle ke berapa cycle, okay, kita boleh bahagikan dia kepada kuarter-kuarter lah. Okay. Beberapa kuarter. Iaitu kalau satu cycle maksud dia ada 4 kuarter. Okay. Daripada kosong ke maksimum ni 1. Daripada maksimum ke kosong balik ni 2. Daripada kosong ke minimum maksimum negatif ni 3. Dan daripada ni ke sini balik 4. So, one complete cycle dia akan ada 1, 2, 3, 4 kuarter ni. 4 kuarter. Okay. So, daripada graf kita boleh dapat amplitude dan juga period. Okay, kita boleh dapat amplitude dan period. Dan macam mana kita nak cari frekuensi, kita boleh pakai formula F equal to 1 over period. So, dapatlah 3 benda. A, T dan F. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay, tak ada. Kita teruskan dengan contoh. Okay, sekarang kita ada graf. Okay, graf displacement time graph. Okay, soalan yang pertama. Determine the amplitude and the period and the frequency of the graph below. So, berapakah dia punya amplitude dalam graf yang pertama ni? Yang pertama. 10. Berapa? 10. Okay, semua orang dapat 10 kat sini lah. 10. Berapa? cm 10 cm. Okay, unit cm. Period dia berapa? 6. 6 second. 6. Semua orang jawab 6 Okay, ingat period adalah masa yang diambil untuk buat satu cycle.
Okay, ingat saya cakap satu cycle saja. Kalau 6 ni, dia dah buat berapa banyak cycle ni? Okay, ni 1, 2, 3. So kat sini dia ada 3 cycle. So untuk satu cycle saja, masa yang diambil untuk satu cycle itu adalah period. Okay, jadi untuk satu cycle dia hanya memerlukan masa sebanyak 2 second. 2 second 2. saja. Okay, boleh faham beza di antara period dan masa yang biasa. Okay, so untuk frekuensi kita boleh pakai F equal to 1 over period. So kita akan dapat 1/2 dapat 0.5 Hertz. Okay, so sekarang untuk yang bawah pula, nombor 2. Berapakah dia punya amplitude? 0.4. 0.4. Okey, bagus. 0.4 meter. Unit jangan lupa. Period, berapa period dah? Jangan kata 5. Okay, berapa period dah? Ada yang nak bagi jawapan? Okey, first kali kita akan ambil masa yang dekat mana? 4, betul, jawapan dia 4. Macam mana dapat 4? Sebab tu dia ada dekat tengah-tengah. Macam mana nak cakap? Dekat tengah-tengah. So Macam mana cakap? before 5 tu 4. Allah, macam nak cakap Tapi 4 lah. Okey, dekat sini kita akan ambil masa dekat sini, betul? So kat sini adalah 4. Macam mana kita nak tahu 4? Macam mana kita nak tahu 4? Senang je, kita kira dia punya kuarter. Okey, siapa-siapa yang kita pun boleh nampak kan, dia 4 lah. Tapi cara yang official dia, macam mana cara kita nak buat, okay, kita akan bahagikan kepada beberapa kuarter lah. So macam saya cakap, kosong ke maksimum ni 1, so ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. So kita ada 5 kuarter dalam masa 5 saat. Okay. So kita nak cari masa yang diambil untuk buat satu kuarter sama dengan 5 kuarter tadi bahagi dengan 5 saat bahagi dengan 5. So kita akan dapat 1 second. So satu kuarter ni, ini masa dia adalah 1. So 1, 2, 3, 4. Dapatlah 4 second. Faham ke? Faham, sir. Faham, sir. Okey, jadi frekuensi dia F bahagi 4 lah. 1 bahagi 4 dapat 0.25 25. Hertz. Okey, yang ketiga. Okey, berapa amplitude? 2. 2.0. Berapa dia punya period? Berapa period? Hari ni. Okey, bagi kuarter pun boleh. Ataupun nak tengok macam tu saja pun boleh. Nanti ikut kita lah. Okey. Ada siapa nak mencuba? 0.8 ya, sir? Berapa? 0.8. 0.8. Betul 0.8. Okey, macam mana kita dapat 0.8? Kuarter. Macam mana buat? 6. Ada 6 kuarter. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kuarter dalam masa 1.2 saat. Jadi kita nak tahu satu kuarter berapa, kita bahagilah. 1.2 bahagi 6, kita dapat 0.2 second. So satu kuarter 0.2 saat. Satu cycle ada 4 kuarter. So period sama dengan 0.2 darab 4 dapat 0.8 second.
Macam tu lah cara dia. Okay. So period tu kira daripada sini sampai dekat sini sampai dekat sini. Sini 0.8 tu. Okay. Frekuensi F sama dengan 1 divided by 0.8. Dia dapat berapa ni? 1.25 Hz. 1.25 Hz. Okay, dan yang terakhir sekali. Nombor 4. Okay, so amplitude berapa? 2. 2. 2 meter. Period 4. 4 minit. Okay, frekuensi. 0.25. Ingat frekuensi 0.25. 0.25 awak nak buat unit apa tu? Hertz. Okay, so period dia dalam minit. Okay, yang frekuensi 1 over period. Okay, dalam calculation mesti buat dalam second jadi kita kena tukar dulu 4 minit ni kepada second. So 460 dulu, dapatlah 240 second. So baru kita boleh cari frekuensi dia. Kalau kita nak buat unit hertz lah. Hertz tu unit adalah per second S negatif 1. So kalau minit negatif 1 bukanlah hertz. Okay, faham kenapa saya buat macam ni? Faham sir. Faham, sir. Faham, sir. Okay, so dapat jawapan 4.17. 17. Okay, times 10 to the power of negative 3. Okay, boleh dah? Boleh sir. Boleh, sir. Boleh. Okay, faham so far kita dah belajar cara nak cari amplitude, period dan frekuensi melalui menggunakan graph, displacement time graph. Okay, so part yang seterusnya, learning outcome yang seterusnya adalah identify and sketch graph of displacement time x equal to a sin omega t. Okay, the equation of displacement as a function of time in simple harmonic motion is given by x equal to a sin omega t. Okay, untuk simple harmonic motion ni, selain daripada graph, kita boleh juga buat equation. Okay, kita boleh buat equation. Equation apa? Equation dipanggil equation of displacement. Okay, dan equation tu, okay, x equal to a sin omega t. So ini adalah dia punya general equation lah. For simple harmonic motion, ni dia punya general formula. Okay, where x is the displacement from equilibrium position, a is the amplitude, omega adalah angular frequency dan t adalah time. Okay, the angular frequency, okay, tadi kita dah belajar a, t dan juga f. Sekarang kita ada satu lagi yang perlu kita tahu, iaitu angular frequency ataupun omega. The angular frequency for a body that undergo SHM is given by omega equal to 2 pi f ataupun omega equal to 2 pi over t. So ini adalah formula yang menghubung kaitkan di antara angular frequency dan juga frekuensi ataupun angular frequency dan juga period. Okay, ada dua lah. 2 pi f ataupun omega equal to 2 pi over period. Okay, a displacement time graph can be sketched based on the equation of displacement in simple harmonic motion. Okay, daripada equation kita boleh buat graph. Macam mana? Macam mana ini cara dia? How to sketch graph based on equation. So ini step by step cara macam mana kita nak buat graph menggunakan
equation of displacement. Okay, step yang pertama, compare equation with the general equation x equal to a sin omega t to determine the value of amplitude. Kita compare untuk kita dapatkan amplitude dan juga angular frequency. Okay, and number 2, use formula omega equal to 2 pi over t to determine the period t. Okay, kemudian kita dah cari omega ni, kita gunakan equation ni untuk dapatkan nilai period. Yang ketiga, okay, sign or cos in the equation giving the shape of the graph. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia punya equation, dia tak semestinya sin, kadang-kadang equation dia boleh jadi cos juga. Okay, yang ni equation ni tak semestinya sin. Okay, boleh jadi cos. Okay, jadi sin ataupun cos tu dia akan memberikan shape graph kita. Yang keempat, sketch the graph and mark the amplitude A and the period T on the graph. Okay, jadi basically kita bila kita nak sketch tu, kita perlu cari A, period dan juga shape dia. Okay, shape dia sin ataupun cos. Kita tengok contoh yang diberikan. Okay, example, the displacement of simple harmonic motion is represented by the equation x equal to 2 sin 4 pi t. Okay, so dari equation ini, step yang pertama dia suruh kita kena compare dengan general equation. Okay, ini general dia, kita letak kat bawah, x equal to 2 sin 4 pi t. Jadi A kita compare cara macam mana? Macam ni lah, A 2. Okay, kemudian omega kita sama dengan apa? Sama dengan 4 pi. So dapatlah A sama dengan 2, omega sama dengan 4 pi. Okay, macam dalam ni lah macam dalam gambar ni. Cuma dalam gambar ni dia sengit sikit sepatutnya bukan dia bulat dekat sama dengan ni, sepatutnya dia bulat dekat 2 ni. Nak tersilap sikit. Okay, ni pun sama, sepatutnya dia bulat dekat 4 pi. Okay. Okay, dan yang terakhir sekali, bukan yang terakhir, daripada omega ni kita perlu cari dia punya period. Okay, sebab dalam graf dia tak ada omega, dia ada period. Tapi kita boleh cari period T tu menggunakan omega. Okay, gunakan formula ni lah. Okay, omega sama dengan 2 pi over T. So 2 pi over T equal to 4 pi. So kita dapat T ataupun period is equal to 0.5 second. Okay. Kemudian satu lagi benda, kita tengok sin. So dia kata sin, so maksudnya kita akan lukis sin graph. So dapatlah 3 benda ni, A, sin dan juga period. Okay, dapat 3 benda ni, bolehlah kita sketch graph simple harmonic motion displacement time graph. Okay, first kali kita akan buat bentuk dia dulu. Okay, yang pertama sekali kita buat bentuk dia sin graph. So buat graph sin. Tahu kan graph sin macam mana kan? Okay, kalau sin macam tu, kalau sin macam tu, kalau cos macam tu. Ada dua lah ni, sin, ni cos. Kemudian dah buat bentuk, kita label. Ni 2, kosong dan negatif 2, 3 ni. Dan akhir sekali label dia punya period. Okay, 3 markah. Selalunya kalau untuk sketch graph ni, dalam exam 3 markah. Shape 1, label 1. Itulah. Satu lagi ni, dia punya period. Ya. Saya nak tukar angular frequency tu kepada time. Kepada Time. ni yang ni. Kan omega ni sama dengan 2 pi over T.
Yang atasnya ni. Okay, kita dapat omega sama dengan 2 pi over T. So, masukkan ni. Omega 2 pi over T sama dengan 4 pi. Dapatlah time equal to 0.5 second. Okay tak? Dapat. Boleh ya? Sir. Okay. Sir. Ada soalan? Okay, Luqman. Kita lukis satu cycle je. Lukis satu cycle, berapa cycle tu? Itu Tak okay, penting. kalau dalam soalan tu kadang-kadang dia suruh buat dia suruh sketch simple displacement time graph for 3 cycle. Kalau dia suruh buat 3 cycle, kita buatlah 3. Kita buatlah 3. 1, 2, 3. Tapi kalau kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu pun berapa dia nak. Okay. Kalau dia tak bagi tahu, so kita boleh buat ikut suka kita. Nak buat 1 cycle boleh, 2 cycle boleh. Okay. Kalau dia tak bagi tahu tak apa, 1 cycle pun cukup. Tapi kalau dia bagi tahu dia nak 3 cycle ke, 2 cycle ke, 6 cycle ke, kita kena follow soalan tu lah. Okay. Okay, faham ke? Sir. Katakan kalau macam ni dia minta 3 cycle kan. So time dia nak letak kat mana? Time dia letak dekat 1 cycle juga lah. Macam ni kan. Letak 0.5. Oh, dia bukan letak dekat yang dekat hujung lah. Itu pun bergantung kepada soalan. Soalan ni tak tetap. Kadang-kadang dia suruh buat 3 cycle and mark the time taken at the end of the third cycle ke. Kalau dia cakap macam tu, spesifik macam tu, kita kena letak time tu dekat situ. 1.5. Kalau dia tak cakap, kita boleh letak dekat 1 cycle je lah. Okay, bergantung kepada soalan. Okay, sir. Okay, ini maklumat tambahan. Sekiranya, dalam if the equation is in negative term, dalam soalan tu dah ada negatif. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita punya graph, kita punya shape of the graph, dia akan jadi terbalik. Maksudnya kalau negatif A sin omega T ni, okay, ada negatif dekat situ, maksudnya kita punya shape adalah negative sign graph lah. Negative sign tu maksudnya sign yang terbalik. Kalau yang normal macam tu, so yang terbalik dia, kita buat macam tu. Cos pun sama. Kalau kita dapat soalan negatif cos, okay, negatif A cos omega T. Jadi kita buat terbalik. Kalau cos yang betul macam tu, positif. Kalau yang negatif, dia akan jadi begitu. Okay. Okay, kita tengok contoh. Okay. Sketch displacement X against time T graph for the expression below. Okay, so dia nak suruh kita buat graf menggunakan berdasarkan expression yang diberikan. So kita ada X equal to 5 sin 2 pi T. Ya, step pertama apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari A dan omega. Okay, so A kita yang mana? Berapa A? 5. 5. 5. So 5. So amplitude is equal to 5. cm ke meter ke? Meter. cm cm. kat sini selalunya kalau equation dia akan tulis kat sini where x is in cm, t is in second. So amplitude dia akan follow unit x. Okay, yang kedua kita akan cari omega pula. So omega sama dengan 2 pi. 2 pi. 2 pi. So ini kita punya omega. Okay, lepas cari omega kita terus cari dia punya period. Okay, guna equation omega sama dengan 2 pi over t. So t is equal to 2 pi bahagi 2 pi, kita dapat 1 second. Okay. Kemudian yang terakhir daripada equation ni yang boleh kita dapat adalah bentuk dia. Okay. Sin. So shape yang akan kita buat adalah
sign shape. Okay, positive sign lah. Jadi kita dah ada A, kita dah ada T, kita dah ada shape dia. Bolehlah kita buat kita punya graf. Okay, first sekali lukis dulu dia punya axis. Okay, so kat sini X, cm, T, second. Okay, kemudian kita buatlah shape. Nak senang buat satu je. Okay, shape, sign. Okay, label. A5. A5, kosong, negatif 5. Kemudian, kita letak period. 1. Siap, kita punya graf. Okay, boleh tak? Senang kan? Boleh. Boleh, sir. Boleh sir. Sir, tak letak anak panah Anak panah kat mana? Tak payah. Okay, anak panah tak perlu Tak perlu. Anak panah dekat sini je. Dekat sini. Itu je cukup. Okay, yang kedua. So, berapakah dia punya nilai A? 0.4 meter. 0.4 meter. 0.4 meter. Dia punya nilai omega 4 pi. 4 pi. okey, terus cari period. Saya dapat berapa period? 1/2 second. 0.5 second. 0.5 second. Okey, kemudian shape dia adalah shape apa yang kita nak buat? Cos kan? Cos. Okey. Lukis graf. Axis. Label axis beserta unit X meter T second. Okey, seterusnya kita lukis bentuk dulu. Cos. Lukislah cos. Okey. Label amplitude 0.4, 0, negative 0.4, label period 0.5. Siap. Okey. Siap nombor 2. Nombor 3. Okey, berapa dia punya amplitude? Untuk nombor 3. Negative 2. Negatif 2. Negative 2 cm. Okey. Kalau dia negatif tak payah letak 2. Tak payah letak negatif. 2 cm pun cukup dah. Okey, 2 cm sahaja. Okey, negatif ni nanti kita akan gunakan untuk shape dia. Okey, kemudian period pula. Omega dia adalah 8 pi. Okey. So, cari terus period. Dapat berapa? 0.25 second. 0.25 second. Dan yang terakhir sekali shape dia. negative sign. Shape dia apa? Negative sign. So, ada negatif dan ada sign kat situ. So, shape dia adalah negative sign. Jadi, axis, label, X, cm, time, second, negative sign. Dia start dari bawah. Itu. Okay, label dia punya amplitude 2, kosong, negatif 2. Label dia punya period 0.25. Okay. Okay, yang terakhir sekali. Amplitude berapa? 10 10. 10 cm. 10 cm. Omega, Pi. Pi. pi.
So period dia akan dapat T equal to 2 pi 2 bahagi second. pi 2 second. 2 2 second. second. Dan yang terakhir sekali shape. Apakah shape dia? Negative cos. Negative cos. Negative cos. Okay, lukis. Axis label X cm T second. Negative cos dia akan start daripada bawah. Okay. Kemudian label kita punya amplitude 10 kosong negatif 10 dan juga period 2 second. Okay, jadi macam tu saja cara macam mana kita nak buat graf menggunakan equation. Okay, equation of displacement. Okay, boleh setakat ni? Sir, kalau dia minta dalam minit je Nazar. Macam mana kalau buat ni? T is in minute. Ha. Okay, kalau T dalam minit tak ada masalah. Buat je lah dalam minit. Okay, buat je dalam minit. Okay, so kita punya T ni pun akan T/minute. Lepas tu yang ini dia tak mengganggu kot. Okay, dia tak mengganggu. Okay, saya faham. Okay, sekarang kita tengok pula tadi daripada equation kita buat graph. Sekarang daripada graph kita nak buat equation pula. Okay, in equation also can be created from the displacement time graph by identifying the amplitude and the period. Okay, so cara dia first kali kita akan identify amplitude dulu. Kemudian identify period. Kemudian daripada period kita boleh calculate its angular frequency. The equation for the graph can be constructed based on x equal to a sin omega t equation. Okay, contoh kat bawah ni macam contoh dekat bawah ni. Okay, so kita ada graph macam tu lah. Okay, kita ada sin function. Okay, so graph ni first kali kita tengok dia punya bentuk dia. So kalau bentuk macam ni dia adalah sin. So kita tahulah dalam equation kita akan buat sin. Kemudian kita akan cari dia punya amplitude. Okay, dan yang terakhir sekali kita tengok dia punya period 8. Okay, daripada period tu kita kena cari omega sebab dalam equation dia tak ada period. Yang dia ada adalah omega. Jadi kita perlu cari omega menggunakan nilai period. Okay, so formula omega sama dengan 2 pi over t. Okay, jadikan t sebagai subjek. So kita akan dapat t is equal to 2 pi over omega. So kita boleh masukkan lah formula ni 2 pi over omega dalam ni sama dengan 8. So kita akan dapat omega is equal to 1 over 4 pi. So dapatlah ni. Okay, jadi ini 3 benda yang perlu ada dalam kita punya equation. Ini yang pertama, yang ini yang kedua, yang ini yang ketiga. A, bentuk dia sin ataupun cos, dan juga omega. Jadi kita combinekan semua, kita dapatlah x equal to 10 sin 1 over pi t. Okay, tapi jangan stop dekat situ. Kita perlu tulis juga dia punya unit. Kita perlu define dia punya unit. Kita kena tulis where x is in cm, t is in second. Mana nak tahu cm ataupun meter ke atau mm, kita tengok dia punya axis yang ni. Kita tengok yang ni. So kalau x cm, kita tulis where x is in cm. Kalau kat sini meter, tulislah where x is in meter. Time pun sama. Kalau second, kita tulis second. Kalau minit, tulis minit. Okay? Faham ke? Faham, sir. Understood. Okay, kita tengok soalan. Alright. So,
sekarang kita ada graph, dia suruh kita buat equation. Jadi macam biasa, first kali kita kena cari dia punya amplitude dulu. So amplitude dia berapa? 0.4. 0.4. So amplitude sama dengan 0.4. Kemudian shape dia apa? Shape. Shape dia sin. Sine. Sign. Sign. Okay. Dan last kali kita kena cari dia punya, kita kena tentukan dia punya period pula. So period dia berapa? 10 Ustaz. 10. So daripada period kita cari dia punya omega. Guna equation 2 pi over omega sama dengan 10. Jadi kita dapat omega is equal to 1/5. 1/5 pi. Okay. So kita dah ada semua dah. Dah ada ni shape dan omega. Jadi apakah equation dia? 0.4 sin 1/5 pi t. Ya, tepat. Okay. X jangan lupa ya, X. X tu pun kena ada juga. X equal to 0.4. Jadi sin 1/5 pi t. Dah lengkap ke? Ada apa-apa nak tambah? So where x is Is meter. in M. Yes. Okay. Where X is in meter, And T is And T is in second. Second. T in second. Okay, yang bawah pula. Okay, yang bawah. So A dia berapa? 2. Dua saya Dua. dua. A dia 2 meter. Shape dia apa? Ni shape apa ni? Cos. Cos. Okay. Kemudian dia punya period, berapa period? Berapa period? Ni apa dah? 2.5. 25 kan? 25. 2.5. Anda pasti? 3. 2.5 ke 3? Dia kat tengah-tengah tu kan. Dia punya ni. Okay, ni 1.5. Okay. So, ni tengok quarter lah, quarter. 3 1. Ni 1, 2, 3, 4. So 2 kuarter 1.5. So 4 kuarter darat 2 lah. 3 lah. Kita silap. Okay, 3. So cari pula dia punya omega. So omega is equal to 1/2. 2/3. 2/3. Okay, jadi equation apa yang kita akan tulis kat sini? X X sama dengan 2 cos. X sama dengan 2 cos. 2/3 pi t. Okay, bagus. Okay, kemudian jangan Where- berhenti di sini. Where Where x Where X is in M. and t in second. T in second. Second. Ni sangat. Dah. Okay, bagus. Okay, jadi rasanya kita stop kat situ lah ya. Okay, kita stop di situ. Okay, sir.